Apa lagi contoh tuan? Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 183 lah. Ya, sebab tu kalau tafsir kan, kalau bulan depan tu buat tafsir kan, bawa FC kan, bawa teli rujuk tu kan, dalam surah Al-Baqarah 183 apa ayatnya? Apa semua ayat ni? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kita ambil depan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, difardukan, diwajibkan kepada kamu hukum berpuasa. Tuan-tuan, dalam surah yang sama, surah Al-Baqarah ayat 178. Sila tengok. Sahabat-sahabat kita daripada orang Melayu, sila tengok ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu, diwajibkan kepada kamu hukum undang-undang qisas. Tuan-tuan, surah Al-Baqarah ayat 183 tadi kita buat tak buat? Kita buat berpuasa tak? Kita buat tak buat? Kita puasa. Siapa kata tak puasa? Semua orang akan yakin bahawa puasa ini satu kewajipan. Orang tak puasa pun dia tahu bahawa puasa ini adalah satu perkara yang wajib. Orang tak puasa pun dia tahu bahawa puasa ni salah. Dan kalau tidak berpuasa, sebab tu bagi orang-orang yang tak puasa dan dia makan sorok-sorok kan. Kalau dia tahu puasa ni tak salah, maka dia takkan sorok-sorok, dia akan makan secara terbuka kan. Sorok-sorok kan kedai mamak beli kan. Yang bestnya saya pernah kan, saya dah kedai mamak di Ampak, tak nak sebut kedai mana kan. Saya pergi mana tau, pergi klinik pun, klinik Ar-Ridwan tu, klinik apa satu lagi tu, klinik Dr. Karudin kan. Dia bagi-bagi itu takwa kan. Tuan-tuan, jadi tuan ada seorang bapa lah pun. Dia bawa anak kan, anak sekolah rendah. Jadi fahamlah saya bahawa anak dia tak puasa kan. Tak, maka dia beli di kedai mamak ni, dia beli makanan tuan. Tapi yang meliknya tuan, yang peliknya, anak dia soal bungkusnya 7. Bungkusnya 7. Jadi dia rasa tiba pelik kan. Takkan anak seorang mari beli 7 kan? Atau mungkin ada anak ramai lagi di rumah. Wallahu ta'ala a'lam. Kot anak dia makan di rumah, dia makan dalam bilik pun wallahu ta'ala a'lam. Tuan-tuan, sebab apa kena sorok-sorok? Kenapa perlu menyuruh? Sebab tahu puasa ni hukumnya wajib. Mana ayatnya? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu hukum berpuasa. Dan buat tak buat? Buat. Faham tak faham? Faham. Yakin tak yakin? Yakin. Siapa turun ayat ini? Allah. Kepada siapa turunkan? Malaikat Jibril. Siapa yang tukang terima Nabi Muhammad SAW? Mana buktinya? Kitab Al-Quran. Itu bukti dia kan. Yakin sungguh-sungguh. Tuan-tuan, surah yang sama, ayat sebelum itu 178. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu hukum undang-undang qisas. Siapa turun ayat ini? Allah Subhanahu wa taala. Pada siapa yang menurunkan? Malaikat Jibril. Kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Ni Quran yang ada pada hari ini. Tu kitab yang ada pada hari ini. Buat tak buat? Tak buat. Yakin tak yakin? Tak yakin. Ini perbezaan tak? Yang kita nak bagi nampak pada hari ini, kenapa berlaku sebegitu. Ayat ini 183 ambil, puasa ambil. Kemudian 178 ayat sebelum tak ambil pasal apa. Yang ni yang ambil separuh-separuh, ni yang ambil suku-suku kan. Ni yang alim-alim ulama, ya ayyuhallazina amanu ni kan. Dia kata bila masuk masjid, politik tinggal dekat luar. Tuan-tuan, ni bukan ayat politik, ni ayat Quran. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang turun pada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Mana buktinya dalam kitab Al-Quran pada hari ini. Yang ni yang kita nak bagi faham pada sahabat-sahabat kita. Tuan-tuan, nak bagi faham, kita ni dulu kena faham. Sebab apa tuan, dalam kitab Ustaz Ridwan bermakna, Ustaz Ridwan bermakna di sini Allah Rabbi nak sabotaj tadi. Sebaik aku kalau Saksi Dikno budak lemak jantung tuan. Dah Saksi Dikno bini nyempat tak apa. Anaknya berbelah. Tuan-tuan ya. Apa tadi? Kacau tu. Lupa dah. Apa tadi? Dia mudah lupa.
Orang kita kena faham. Sebab tu kita kena faham. Soal itu makna tuan dalam kitab je. Kitab kecil je, siri peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan termaktub ada 5 jihad. 5 jihad yang tuan-tuan, yang pertama jihadul ilmi, jihad dalam tuntut ilmu. Tuan-tuan, ni jihad mula-mula sekali. Jihadul ilmi, jihad dalam tuntut ilmu. Sebab itu kita katakan orang-orang yang Islam, orang-orang yang nak berjuang Islam ini kena tuntut ilmu. Ilmu ni pula luas. Jangan pula kita sekadar nak tuntut ilmu fiqh sahaja, nak tuntut ilmu hadis sahaja. Tuan-tuan, yang best ya. Tuan kalau pergi masjid-masjid kan, saya tak tahu lah masjid sini kan, tapi masjid yang tempat kebanyakan saya ngajar ni, tuan-tuan ya, kalau tengok jadual penuh dengan jadual. Hari-hari ada kuliah kan. Kuliah maghrib satu hari, kuliah subuh satu hari, satu hari kan. Kemudian kuliah duha lagi satu hari kan. 1 bulan sampai 60 kuliah kan. Tapi jenis tak cerdik lagi kan. Allah problem kan. Yang best kan. Kadang-kadang ngaji bab hadis ni sampai 4 orang, 5 orang ustaz dia kan. Hadis, kitab hadis saja kan. 4-5 orang kan. Ngajar sirah tak ada orang, ngajar konon jenayah syariah tak ada orang kan. Sebab tu kan kalau saya yang di kuliah di masjid-masjid saudara-saudara, tengok jadual dulu, apa yang tak ada, yang itu aku ngajar kan. Tahu tak tahu, belajar lepas itu kan. Tak, yang ni yang kita nak bagi. Pak, orang perempuan contohnya ngaji buat fiqh. Tak, fiqhul munahat kan. Fiqhul mar'ah kan. Fiqh kewanitaan. Okey. Fiqh wanita ni apa benda? Ustaz, khid, nifas, uzur tu je. Sebab makcik umur 60 dan ngaji pun ngaji lagi bab adalah ia uzur ini ialah terbahagi kepada 2 kan. Makcik umur 60 kan. Ini antara perkara-perkara yang harus kita faham, yang harus kita selidiki. Moga-moga kita sendiri menjadi orang-orang yang berilmu untuk kita mewakili jihad yang kedua, jihadul tablighi, jihad untuk menyampaikan ilmu pula. Sama lagi tanya. Hukum syarak yang didapati hukum-hukum tersebut dalam kitab-kitab fiqh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hanbali. Tuan-tuan ya, kitab 4 mazhab ini yang muktabar tuan-tuan. Kitab muktabarnya ada 4. Ya, apa dia? Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali. Tuan-tuan, ini 4 yang muktabar. Ada lagi mazhab lain. Contohnya mazhab Zuhri tuan-tuan. Ada juga mazhab Nawawi tu, Imam Nawawi tu. Imam Nawawi ni anak murid kepada Imam Syafi'i. Malah dia layak untuk buat mazhab sendiri. Dia akan dasar keilmuan dia, tetapi dia tak nak buat. Tapi ada orang yang mengikut kepada fiqh Imam Nawawi, ada tak? Jadi yang ni kena ngaji. Yang kita buat janganlah pula benda-benda cabang macam ini yang kita nak persoalkan. Jangan pula benda-benda yang cabang-cabang, yang furuk-furuk inilah yang kita nak perbincangkan. Dan dulu ingat tak? Dulu kan duk sibuk hai doa kunut tak doa kunut kan, sujud sahwi tak sujud sahwi kan. Aku jadi pelik kan. Nak bila pergi ke Mekah, nak Tok Imam pun macam Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa tak fikir yang itu? Kenapa tak aku mufaraqah lah dengan Imam Masjid Haram? Pasal apa? Pasal dia baca Alhamdulillah, tak baca Bismillah. Imam Syafi'i surah Al-Fatihah tu 7. Mula dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahirabbil alamin 2. Sampailah waladhdallin 7 ayat anda. Tiba-tiba bila pergi kepada Masjid Haram, kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Madinah atau pergi mana-mana negara yang tidak berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i, kita semayang berimamkan Tok Imam dia. Kenapa tak mufarakah kita kan? Kenapa di Malaysia ni sibuk kan? Apa Tok Imam tak baca Fatihah, tak baca Bismillah? Ini persoalan fiqh yang pada ketika itu kan boleh diperbahaskan dalam konteks yang tidak melanggar hukum syarak kan? Tak baca
baca Fatihah tak baca Fatihah dengan bismillah tak langgar hukum syarak tuan. Tak jatuh hukum kafir tuan. Ini yang kita nak faham. Tuan, apa lagi tuan? Baca doa qunut tuan. Tak, bila baca doa qunut kita semayang tuan. Semayang dekat masjid Mekah tuan. Tok imam pun bangun pada rakaat sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar tu sujud tuan. Kita doa qunut langsung Allahumma fini fi man hadait wa fini fi man afait tuan. Apakah kena pelakar untuk tu arah tuan? Sebab apa tuan? Sebab memang mereka berpegang pada mazhab Maliki tuan. Jadi yang perbezaan pandangan mazhab ini berlaku di kalangan ulama-ulama fiqh tuan. Itu biasa tuan. Sebab itu bila enactment undang-undang hudud takzir qisas jenayah negeri Kelantan tiba-tiba berbeza sedikit dengan undang-undang enactment jenayah syariah negeri Terengganu tuan. Sebab itu berubah. Kenapa? Sebab ada perbezaan mazhab. Tu nak cerita tuan. Ni yang Dr. Mahathir tak faham tuan. Tapi tak faham nak cakap juga tuan. Ini masalah tuan. Tuan-tuan, yang berbezanya apa? Yang berbezanya hukum takzir tuan-tuan. Tu yang beza. Hudud tak beza tuan. Potong tangan tetap potong tangan. Mana hadnya tetap kena dekat situ juga hadnya. Macam mana nak potong? Ada kaedah ni yang tu tak berbeza. Serupa ya tuan. Kelantan pun serupa, Terengganu pun serupa, Arab Saudi pun serupa, Sudan pun serupa. Semua tempat serupa tuan. Tak, yang bezanya ialah hukum takzir. Takzir ni apa dia? Hukum yang tidak ada dalam perundangan Al-Quran. Contohnya kita tangkap orang yang tak sembahyang Jumaat kan? Tak, tangkap orang tak sembahyang Jumaat. Dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, duk sebut ayat hujung tu tentang kewajipan solat Jumaat. Maka bila mana telah berkumandangnya azan, maka tutuplah perniagaan kamu jatuh. Allah sebut dalam Quran. Tapi Allah tak kata barang siapa yang kena tangkap tak sembahyang Jumaat maka pacung pada kan? Tak sebut kan? Jadi ini yang berbeza kan? Kalau ulama-ulama tanah Melayu dulu kan, dia diarakkan di tengah pekan. Sebab tu dulu kan Jais pernah buat dulu kita 10 tahun sudah kan Jais pernah buat dibawa dimasukkan dalam van jenazah, diarakkan keliling pekan, keliling bandar kan. Ni pernah buat sebab apa? Sebab alim-alim ulama dulu buat kan. Tu yang berbeza. Kelantan mungkin denda 1,000, Terengganu mungkin denda 2,000 tuan. Tu yang berbeza. Tapi Dr. Mahathir tu ni tak faham tuan. Nak faham apa? Kita ni pun dia dah tengok kan. Tak, yang ni yang kita insya-Allah nak bagi. Faham tuan. Saya telefon kat sini ni. Aku dah kekok. Dia kat mana tuan ya? Jadi kena faham tuan ya. Hukum-hukum syarak yang didapati dalam kitab-kitab fiqh, mazhab imam-imam tersebut, di antaranya ialah hukuman bersabit dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang boleh didakwa di bawah kes jenayah syariah yang wajib dikenakan hukuman hudud, qisas, diat dan juga takzir tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, apa jenayahnya? 4. Apa dia? Hukuman hudud 1, 2 hukuman qisas, 3 hukuman diat, 4 hukuman takzir tuan-tuan. Tuan-tuan, inilah sahaja hukum yang ada dalam Al-Quran. Bukan banyak pun tuan. Inilah 4 yang mereka duk lawan-lawan sangat tuan. Dulu duk lawan, hari ni pakat duk nak buat tuan. Aku pun jadi pening tuan. Bila ahli parlimen yang di Johor tu kan, dia pun kata UMNO kena buat hukum undang-undang hudud. Sudah tuan. Fatul Bari pun kata kita kena buat tuan. Yang Kelantan punya tak betul, kata ni hudud buat. Dah kalau kata hudud buatlah hudud UMNO tak sebab tengok pula macam mana hudud UMNO serupa je kan, tak ada beza. Yang berbeza hanya takzir sahaja. Nanti kita akan belajar tentang apa makna qisas. Hudud mungkin tahu kan ya, tapi aku tak yakin kau main tahu apa pembahagian hudud kan. Boleh tu buat peksel tau, hudud terbahagi pada apa kan agak-agak Putih tuan, takbir kuat sangat. Hudud tak tahu berapa tuan, pecahan. Hak yang takbir pun tak tahu. Hak yang tak takbir, yang hidup Melayu lagi tak tahu lah.